Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendirian terkini Rafizi selepas pemilihan PKR. Menjadi tanda tanya, adakah Rafizi akan balas balik atau adakah Rafizi bertindak balas dalam perkara yang mungkin di luar kawalan ataupun di luar pemikiran, di luar jangkaan kita. Tak kala tular ura-ura bahawa Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli akan digugurkan, beliau menegaskan bahawa beliau tidak akan berputus asa dan lari dari cita-cita idealismenya. Kata Rafizi, saya tidak berniat untuk berputus asa dan lari dari cita-cita idealisme kita selama ini, yaitu Malaysia berhak mendapat sesuatu yang lebih baik. Cita-cita itulah yang telah menjerumuskan saya ke dalam aktivisme dan politik dahulu. Setiap satu masa ada pelbagai penyelesaiannya. Setiap satu rintangan ada banyak jalan pintasnya, kata Rafizi. Mengulas tentang pengakuan dan pendirian terkini Rafizi ini adalah satu berita baik daripada beliau. Nampaknya Rafizi tidaklah seperti yang diwar-warkan, seperti yang dinyatakan oleh para pembangkang, khususnya hater kepada Rafizi. Ramai yang sudah mula mengangkat bendera kesyukuran apabila Rafizi kalah. Mereka mengangkat bendera kesyukuran, tanda mereka nampak konon ada ruang untuk mengalahkan PKR dan kerajaan perpaduan ini. Mereka menaruh cita-cita untuk merampas kerajaan ini melalui ketidakstabilan sementara itu. Tapi apabila Rafizi memberikan pendirian yang cukup hebat seperti ini memberi satu tamparan baru lagi kepada hater maupun pembangkang yang mencari ruang untuk menyisip, untuk cuba mencari peluang menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Biasalah, dalam setiap ceruk mereka akan mencari ruang. Tetapi pendirian Rafizi kali ini cukup tegas. Beliau tidak akan berputus asa. Nampaknya perkataan tidak akan berputus asa ini membawa dua maksud. Sama ada beliau akan terus berjuang melalui wadah PKR atau mungkinkah beliau akan mencari wadah yang baru. Mencari wadah yang baru itu tidak semestinya melalui parti PKR ataupun melalui jawatan yang besar. Beliau boleh saja menjadi ahli baru, ahli biasa yang terus berjuang di akar umbi. Sememangnya yang kita ketahui, Rafizi sebenarnya adalah panglima perang PKR. Bukan hanya di peringkat atas tetapi paling kuat sekali di peringkat akar umbi. Ketika Rafizi bukan ahli kabinet, langkah beliau dilihat langkah yang lebih segap, langkahnya lebih tampan, langkahnya lebih kuat. Tetapi selepas menjadi ahli kabinet, langkah Rafizi terikat. Jadi, kekalahan Rafizi sebenarnya membawa lebih banyak hikmah yang luar biasa. Hikmahnya ialah Rafizi kini kembali boleh memimpin perang di akar umbi, membalas kritikan-kritikan dan terjahan-terjahan daripada pihak pembangkang, khususnya selain daripada Akmal Saleh. Dengan lebih banyak masa yang ada, insya Allah saya akan dapat meluangkan lebih banyak masa bersama rakyat biasa selepas ini, kata Rafizi. Dalam masa terdekat, sekurang-kurangnya saya akan cuba membalas seberapa banyak mesej sokongan yang saya terima, kata beliau. Rafizi mengucapkan terima kasih atas sokongan dan beliau kata beliau sangat tersentuh apabila beberapa ahli muda parti menitiskan air mata semasa beliau meninggalkan Dewan. Sekian untuk kali ini, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kehilangan jawatan sebagai timbalan Presiden PKR bukan penghujung kepada politik Rafizi. Bukan penghujung kepada nyawa politik Rafizi. Ramai yang mengejek beliau, ramai juga yang tak suka dengan beliau. Tapi nampaknya di media sosial berterabur hampir 90% daripada mereka
kecewa dan simpati terhadap Rafizi Ramli. Kehilangan jawatan sebagai timbalan Presiden PKR, ada yang meramalkan PKR akan menjadi tunggang langgang. PKR akan menjadi parti yang akan hilang hala tuju. Ramai juga yang menyatakan bahawa PKR akan menghadapi masalah dalam pilihan raya akan datang. Ada beberapa pemimpin PKR sendiri sudah mula menyuarakan suara mereka, menyatakan bahawa Anwar Ibrahim akan menanggung akibat yang berat terhadap kemenangan Nurul Izzah Anwar tersebut. Pahlawan perang mereka yaitu Rafizi Ramli kini seakan-akan mengambil langkah berehat. Namun demikian, ada satu maklum balas daripada penonton channel saya apabila saya menghantar satu video yang menyatakan adakah Rafizi Ramli akan bersara politik. Jawapan kepada netizen tersebut ialah beliau mencadangkan supaya Rafizi Ramli menggantikan isteri Anwar Ibrahim sebagai penasihat PKR digantikan oleh Rafizi Ramli. Kata netizen itu, respon daripada beliau menyatakan bahawa oleh kerana Rafizi sangat disukai oleh para penyokong PKR sendiri dan para pemimpin akar umbi PKR, mereka menyatakan susah-susah lagi, serahkan saja jawatan penasihat PKR kepada Rafizi Ramli. Yang kita ketahui ialah isteri Anwar Ibrahim pernah menjawat jawatan sebagai penasihat PKR itu. Jadi untuk mengelakkan daripada parti PKR terus diserang oleh para pembangkang dan pembenci PKR, musuh politik PKR yang menyatakan parti itu sebagai parti keluarga, ibu, bapa dan anak. Jadi lebih baiklah serahkan jawatan penasihat PKR kepada Rafizi Ramli. Dirasakan itu boleh membantu meredakan kepanasan yang sedang berlaku dalam PKR. Dan dapat dirasakan bahawa dengan perkara itu, Rafizi Ramli mungkin akan menerima atau tidak. Namun, ada juga yang menyatakan bahawa perbuatan seperti itu adalah tidak beradab. Memberi jawatan kepada orang yang kalah supaya senang hatinya dan terpujuk hatinya adalah perbuatan parti yang lain. Berkata Fadalina Siddiq, parti PKR bukan parti seperti parti-parti yang lain. Parti PKR bukan parti dikir barat yang mana hanya angguk-angguk, ikut-ikut apa yang tukang karut buat. Kalau tukang karut sebut ini, mesti diikut. Fadalina Siddiq kata, tak perlu ikut seperti dikir barat yang hanya angguk-angguk ikut-ikut apa yang dicakap oleh tukang karut. Itu sebabnya ada yang mencadangkan Rafizi Ramli lebih baik berehat saja daripada diberikan jawatan-jawatan seperti itu yang mungkin akan lebih membuatkan Rafizi malu dan mungkin akan terasa tersinggung. Apabila pendapat Anda semua. Sekian dulu, kita jumpa lagi.